apabila kita lihat kepada peperangan di dalam Islam, kita akan tahu bahawasanya jihad adalah satu kalimah yang mudah disebut oleh semua orang. Tetapi bukan semua orang akan terpilih untuk menyertai jihad. Walaupun kita lihat banyak senjata-senjata yang dibeli oleh tentera negara-negara Arab dengan hubungan baik mereka dengan Amerika, tetapi tidak ada satu senjata mereka yang mampu untuk mereka tudingkan, untuk mereka halakan, untuk menyelamatkan umat Islam di Palestin. Saya sebenarnya ada beberapa isu yang saya tersentuh. Yang pertama ialah, jika kita lihat dalam sejarah, mungkin dulu Malik Faisal ada Raja Saudi ada bangkitkan isu untuk berperang. Dia kata dia akan menjadi orang yang pertama berperang di Palestin jika peperangan itu berlaku. Tetapi tidak berlaku kemudiannya dengan keadaan ketika itu yang telah lama. Saddam Hussein, apa pun orang kata tentangnya, walaupun mungkin itu strategi politiknya ataupun apa, sekurang-kurangnya Saruh ataupun sekurang-kurangnya roket Saddam Hussein telah dihalakan kepada Palestin, telah dihalakan kepada Israel, ke Tel Aviv. Ketika itu kita dapat lihat semangat rakyat Arab, walaupun Saddam Hussein itu berapa sangat yang dia lancar ketika itu. Hamas ketika ini telah lancar beribu seperti mana yang dilaporkan. Tetapi walaupun mungkin tidak semuanya mengenai, tetapi Israel merasai kesakitan itu. Dan saya ingin beberapa hal saya ingin sebut dalam hal ini. Yang pertama, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mislu. Jika kamu terasa kesakitannya, maka kaum itu juga akan terasa kesakitannya. Maksudnya bukan saja kamu akan terasa, mereka juga menderita. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, yang demikian itu hari-hari yang silih berganti di kalangan manusia. Kemudian Allah sambung dengan ayat itu, apa yang Allah kata, liya'lamallahu alladhina amanu minkum, liya'lamallahu alladhina amanu, kan untuk Allah tahu siapakah orang yang beriman, wa yattakhidha minkumus syuhada, wa yattakhidha minkum syuhada, untuk Allah mengambil di kalangan kamu syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tak suka pada orang yang zalim. Liyattakhidha minkum syuhada, untuk Allah pilih, untuk Allah ambil syuhada di kalangan kamu. Menunjukkan bukan semua orang akan mampu pergi ke medan perang walaupun dia ada senjata hebat. Syuhada hanya Allah yang pilih. Macam juga orang pergi belajar menuntut ilmu, bukan semua orang balik menjadi ahli ilmuwan. Demikian Allah tidak pilih orang-orang Arab walaupun dengan segala kehebatan yang mereka ada, sebahagian kekayaan, juga adalah senjata mereka walaupun nak dibandingkan dengan senjata kuasa-kuasa besar, tapi kehebatan mereka, pedang mereka, cakap mereka, puisi mereka, syair mereka yang berapi-rapi hanyalah tinggal sebagai ucapan sahaja. Mereka tidak mampu untuk menyelamatkan atau menyertai medan peperangan. Allah Azza wa Jal menjadikan rakyat Palestin masuk ke dalam medan peperangan. Ada beberapa pengajaran yang kita dapat lihat. Dongengan yang diberikan kepada orang Arab bahawasanya seakan-akan Tel Aviv tidak dapat ditembusi adalah satu dongengan semata-mata. Hamas telah membuktikan bahawasanya Tel Aviv boleh ditembusi oleh satu wilayah yang begitu kecil, yang saya sebut dalam artikel saya, tidak lebih daripada separuh perlis pun. Tetapi Gaza yang lebih kecil daripada separuh perlis itu telah memberikan pengajaran kepada Tel Aviv apa yang tidak diberikan oleh negara-negara besar Arab. Negara-negara besar Arab, jika kita lihat pada hari kemerdekaan, hari istiqlal mereka, dengan tunjuk kehebatan barisan tentera mereka, barisan yang hebat itu hanya mampu untuk mereka pertontonkan kepada rakyat mereka, ataupun tentera mereka itu hanya untuk mampu mereka menangkap rakyat-rakyat mereka yang dijangka untuk bangkit menentang mereka. Tidak mampu mereka untuk mengancam Tel Aviv. Tetapi rakyat Gaza sekurang-kurangnya, walaupun memang mereka membayar harga yang besar, mereka telah mengebom, telah berjaya sampainya senjata-senjata yang dikatakan, walaupun dikatakan adalah hasil buatan mereka ataupun dibantu oleh pihak lain. Tak kisahlah apapun, yang pentingnya dalam keadaan umat yang sedikit dan kecil itu, dengan kudrat yang teramat terbatas, dia bukan saja dibatasi ataupun di pulau ataupun di blok oleh Israel, juga negara Mesir. Saya pernah sampai ke Gaza pada tahun
2013 pada zaman Mursi. Pada ketika itu orang boleh masuk keluar. Selepas daripada itu, bila masuk Sisi telah tutup, dan memang walaupun adalah ruang-ruang lubang tikus dan seumpamanya, dan kita tahu bahawasanya tidak mudah bagi Gaza selepas zaman ia ditutup semula. Apa pun yang kita lihat daripada kejadian ini, hikmah Allah Maha Besar. Umat Islam untuk peringkat antarabangsa, umat Islam telah ditakutkan untuk sekian lama dengan perkataan jihad. Siapa sebut jihad jadi teroris, siapa sebut jihad jadi teroris. Hatta dalam negara kita pun ada kepala tu satu. Apabila siapa sebut jihad jadi teroris, dan nak dikaitkan dengan teroris. Sedangkan kita tahu jihad adalah kalimah yang ada dalam Quran dan Sunnah. Jihad adalah kalimah yang diperlukan. Kita tidak boleh bunuh orang awam dan tidak boleh bunuh bukan tempatnya. Tetapi jihad untuk mempertahankan wilayah-wilayah Islam seperti yang dilakukan oleh orang Palestin. Terus hidup jihad ini. Kalimah jihad inilah yang cuba dihapuskan daripada pemikiran kita, seolah-olah siapa yang sebut jihad maka dia adalah golongan yang jahat. Dengan itu maka orang Islam dalam kes Palestin masih lagi ada media yang menyebut militan, teroris sebagai golongan pengganas, dan selepas daripada ini kita lihat apabila perasaan orang Islam reda, hatta dalam negara kita pun akan ada seorang dua akan menyebut Hamas adalah tanzim pengganas ataupun organisasi pengganas. Ini adalah, dengan peristiwa ini telah membangkitkan kesedaran umum umat Islam bahawasanya perjuangan jihad itu masih hidup, dan jihad adalah salah satu daripada pegangan agama, bukan untuk memusnahkan orang lain, tetapi untuk mempertahankan bumi dan tanah air orang Islam sendiri. Yang berikutnya yang saya nak sebut ialah Amir Syakir Arsalan dulu pernah menyebut tentang seorang penulis yang besar. Dia pernah menyebut bahawasanya kalau sekiranya dunia ini telah mati, jika ada satu nadi yang masih hidup, nadi itu adalah bumi Afghanistan. Tetapi itu jika kita lihat, sebenarnya nadi yang hidup ialah nadi umat Islam itu sendiri. Pemerintah umat Islam banyak yang telah mati. Pemerintah umat Islam banyak yang telah tidak lagi berdiri sebagai orang yang hidup. Tetapi umat Islam hidup. Kita lihat apabila rakyat Jordan pergi ke sempadan, rakyat Mesir pergi ke sempadan, rakyat Lebanon pergi ke sempadan, kemarahan mereka. Mereka ingin sanggup untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk saudara-saudara Muslim mereka yang telah dibom di Gaza. Ini semuanya memberikan isyarat kepada kita. Kita adalah umat yang masih hidup. Dan umat yang masih hidup ini, jika berlaku pertukaran kepimpinan yang betul di seluruh dunia Islam, Islam ini akan bangkit dan akan memainkan peranan yang sebenar. Dan inilah harapan kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Terima kasih.